back to basic. Ahli tauhid kuasa penganjur, pelajar-pelajar, adik-adik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum saya nak berceramah, saya nak cerita sikit. Sebenarnya dulu saya pelajar UPM. Kolej saya adalah kolej kediaman kedua. Sekarang ni kolej apa? Kolej kedua ya? Sama juga. Saya duduk tingkat yang keempat, tingkat keempat atas sekali. Jadi masa itu saya tak ada motosikal jalan dari sini ya. Dan tempat ini adalah tempat saya berkempen ketika pilihan raya. Saya calon presiden. Sini lah. Saya menang. Tapi kamu tak kenal saya. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Sebelum tu saya nak cerita. Pada tahun 90 saya graduate, dah habis. Bila dah habis, saya sambung jadi engineer 9 tahun. Kemudian saya berhenti. Saya sambung KPLI untuk jadi seorang guru. Bila jadi seorang guru, sekolah pertama sekali saya adalah SMK Dato' Wan, bukan Johor, Penang. Ada tak sini orang Penang SMK Dato' Wan? Ada? Ada. Kamu semua orang asli, alhamdulillah. Hari pertama saya sampai Dato' Wan. Dato' Wan ni bukan sekolah Bestari sebelum ni, sekolah harian. Jadi bila saya sampai di sana, guru disiplin bagi tahu, Ustaz nak masuk kelas mana? Saya kata saya nak masuk 5H. Kamu tahu lah 5H? A, B, C, D, E, F, G, H. H ni nama dia harmoni. Tetapi bukan harmoni, hantu. Jadi bila saya nak masuk tu, guru disiplin bagi tahu, Ustaz jaga. Ustaz masuk 5 harmoni, ada seorang budak. Dia ni gangster Ustaz. Ustaz buat tak tahu sudah. Saya nak masuk ni, jampi takut kan. Jadi bila sampai depan sekolah apa nama bilik kelas tu, saya tengok biasa saja. Kemudian saya pun jampi. Kemudian saya berdiri dekat depan pintu. Ketua kelas, bangun! Semua bangun. Saya pun masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. Saya pun pegang beg. Tengok semua biasa saja. Semua bangun. Saya pun letak beg. Bila letak beg adik, saya tengok di ujung di belakang sana ada seorang pelajar, badan punya besar. Dia tak bangun, dia duduk atas kerusi, kaki dia duduk atas meja. Relax ya. Saya kata, budak ni dah pasal. Saya pun, hey, turun kaki. Kalau dia kata apa saya orang utara, punya suka saya. Saya cikgu, bila kata punya suka saya terus pergi. Saya lupa. Guru disiplin bagi tahu, jangan buat kisah, buat tak tahu sudah. Saya lupa, saya pergi. Saya tolak kaki dia. Bila tolak kaki dia jatuh, dia bangun, dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk saya tumbuk dia. Saya tumbuk dia, berbang kena. Dia badan besar, dia jatuh atas kursi, pecah. Dia jatuh, dia bangun, dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick saya flying fork dia. Saya terajak dia. Tolong, dia terpelanting ke belakang. Bila terpelanting, dia bangun. Saya pun berani main. Saya berdiri. Rupanya tuan-tuan, adik-adik, bila dia kena terajang, dia bangun, bangku dia pecah. Dia pergi ambil bangku yang lain, dia letak tepi meja dia. Dia duduk senyap. Saya kata, lah, teratu lah. Saya pun pergi depan. Saya kata, jangan! Budak yang korang ajar ni, saya tumbuk, saya terajang dah. Siapa tak duduk senyap, jaga, semua senyap. Macam kamu lah, kamu jaga. Tak senyap, jaga. Semua senyap. Rupanya pelajar-pelajar adik-adik, bukan saya nak tumbuk dia, saya cikgu. Bukan saya nak terajang dia, saya ustaz. Saya pergi belakang dia, saya nak pujuk dia. Saya pegang bahu dia tepis. Saya baca surah Yusuf ayat keempat. Kamu tak payah salin, nanti ambil satu buku free of charge, agak sedikit. Idza qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Berkatalah Yusuf kepada bapakku, aku melihat 11 bulan dan bintang dan matahari patuh perintahku. Ayat ni bagus adik kalau kamu nak lembut hati kamu. Macam hari ni lah, alhamdulillah yang perempuan semua lembut turun, tapi yang lelaki
Tak apa. Aku tu pondan. Mana pergi habis? Yang lelaki tinggal ini aja. Aduh, ya Allah. Sedihnya tuan-tuan. Inilah lelaki sejati. Kalau nak ambil suami, ini bakal suami kamu. Yang lain jangan ambil semua. Assalamualaikum, lama tak jumpa. Yang ni okey. Kan? Jadi saya bila saya tumbuk dah, saya pergi, saya pegang. Saya baca ayat surah tu, saya tiup dekat telinga dia. Dia tak tahu, dia tak perasan. Tiap-tiap kali saya masuk kelas, saya baca. Tiap kali masuk, saya baca. Habis setahun. Saya pun buat tak kisah, dia ambil SPM, dia pun dah belah, saya pun buat tak kisah. Baru di bulan 6 adik, tahun 99. Bulan 6 2012. Dia telefon saya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya? Kalau cakap tu, tak kenal lah. Ustaz, saya anak murid Ustaz lah. Anak murid yang mana? Ada Ustaz kenal lah. Yang mana? Yang Ustaz penerajang. Dia penerajang. Azri ke? Ya lah Ustaz. Ustaz, kerana terajang Ustaz lah, saya jadi manusia. Saya kata jadi manusia macam mana? Ustaz, bila Ustaz terajang saya, baru saya tahu saya lemah. Saya mula nak belajar Ustaz, saya ambil SPM Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, semua fail. Saya pun tak tahu nak buat apa Ustaz. Saya dapat 2 je. Bahasa Melayu D dengan sains D. Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya sambung college community Ustaz. Bila sambung, Tuhan buka minda saya Ustaz. Alhamdulillah saya belajar, saya dapat semua A. Kemudian saya sambung ke politeknik. Saya sambung bidang electrical, elektronik. Ustaz, Tuhan buka minda saya Ustaz. Tiap-tiap semester 4 flat Ustaz. A semua. Habis 3 tahun Ustaz, saya dapat 4 flat. Bila dapat 4 flat Ustaz, politeknik telah menghantar saya menyambung pelajaran ke United Kingdom. Ustaz, saya balik, saya buka konsultan sendiri Ustaz. Gaji saya sekarang 40,000 Ustaz. Saya nak tanya pelajar-pelajar, siapa nak pergi UK? Jumpa saya. Sekali pelajar. Adik tak boleh lena ni. Ceramah saya, kamu tak boleh lena. Macam saya baca khutbah. Kalau saya baca khutbah, saya tengok siapa lena. Duduk atas mimbar. Ini baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang tidur. Aku elang jalan. Kakak tidur habis. Baru ni saya baca khutbah dekat Saujana Utama. Kebanyakan dia pegawai kerajaan. Datang awal-awal pukul 12. Duduk tepi-tepi tu. Lena habis. Saya naik khutbah. Oh lena ya. Saya naik lepas Ittaqullah tu saya pun. Hei! Jangan tidur. Kakak buka mata. Ini khutbah apa? Rupanya adik, masa saya jelekah tu, ada seorang pakcik, dia dah pensiun dah, dia duduk di belakang. Saya kata, jangan tidur, dia terkejut. Dia duduk, dia bangun, dia buka mata, dia kata apa? Wajah. Lepas tu dia start kereta, dia belah tu. Saya kata, nasib duduk di belakang. Kalau duduk di depan, balik bukan mampu. Baru ni saya ke masjid Padang Serai. Ada tak orang duduk Padang Serai? Tak ada. Kamu ni orang mana ni? Padang Serai pun tidak. Di mana ni kamu? Saya baca khutbah minggu tu, siapa tak tidur? Ada seorang ustaz balik pada Mesir. Dia kata saya nak baca khutbah macam Ustaz Abdullah Khairi. Dia pun naik, bukan dia naik, dia kata jangan tidur. Tahu dia kata apa? Lepas Ittaqullah. Tuan-tuan, sila tutup telefon selular. Dia suruh orang tutup telefon. Orang semua tutup kan? Dia suruh orang tutup. Yang dia punya tak tutup. Dia punya di kubur ni, poket depan ni. Macam saya lah, Samsung kan, kita kubur cover tu. Jadi dia kubur. Dia berkata, alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan telah tutup telefon selular. Kalau tuan-tuan biar berdiri, tuan-tuan jawab, sia-sia lah tuan-tuan. Tiba-tiba handset dia bunyi. Kalau handset saya download apa? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, standard kan? Tapi yang dia punya bukan selawat. Tahu dia? Bunyi gitar. Bunyi gitar kan? Tem-tem-tem kan? Dia tak betul. Yang makmum tu dengar tu. Semua goyang habis dah. Dia kata Allah. Dengar tu speaker datang. Dengar habis satu pekan Padang Serai. Sampai dekat balai polis. Balai polis
yang Melayu dengar khutbah, yang ketua balai Chinese dia dengar tengok-tengok hayya khutbah Jumaat Rabu. Allah hadir, kamu tak boleh lena. Kamu dengar ceramah saya, kalau kamu lena, kamu jaga. Sebab tu bila saya buat macam tu, saya kata, ya Allah Ustaz, saya dah jadi manusia Ustaz. Jadi manusia macam mana? Ustaz, saya dah gaji 40,000 Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz. Rupanya adik-adik, hidayah bukan milik kita adik, hidayah milik Allah. 9 tahun, bukan 12 tahun, bukan 13 tahun, dia dah berubah. Ustaz, boleh tak Ustaz datang rumah saya 6 hari bulan Jun? Kenapa? Saya nak kahwin Ustaz. Tak boleh saya pergi umrah. Kalau Ustaz datang, saya nak cium tangan Ustaz, saya nak peluk Ustaz, saya nak bisik kat telinga Ustaz. Ustaz, terima kasihlah mengajar saya. Saya dah jadi manusia Ustaz. Adik, ni kita buat ceramah ni adik, untuk jadi apa? Jadi manusia, untuk buka hidayah kamu. Hidayah bukan milik saya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi yang bagi hidayah Allah kepada siapa dia kehendaki. Sebab tu kita nak bincang apa adik? Back to basic. Apa kata back to basic tu adik? Saya nak tunjuk kamu. Kalaulah kita adik boleh back kita macam ni, alhamdulillah. Cuba kamu tengok. Mungkin kamu dah tengok dalam YouTube, saya download. Cuba tengok apa yang berlaku kepada seorang sahabat yang sembahyang di belakang Masjid Nabawi. Dia belakang Masjid Nabawi. Kamu dah tengok kan? Cuba tengok di belakang Masjid Nabawi ini ada satu masjid. Pakcik ni sedang sembahyang sunat duha. Dia nak tanyalah pelajar-pelajar, cuba tengok bagaimana back to basic dia. Dia balik ke mana? Dia sembahyang pukul 11.09 1 hari bulan Januari 2010. Ada sembahyang apa? Dalam masjid ni ada CCTV. Dia sembahyang, okey, rakaat pertama, sekarang rakaat kedua. Ketika dia habis sembahyang 11.09, tengok, mereka pasang balik bagaimana penghujung hayatnya. Okay. Ini rakaat yang kedua, sembahyang sunat duha pukul 11 kan, bukan sunat subuh. Ini kamu sembahyang subuh pukul 11. Itu bukan subuh nama dia, itu tikus nama dia. Pahala dari tikus saja. Nampak? Dia sembahyang 11.10. Kemudian dia duduk tahiyat. Lepas tahiyat, dia bagi salam. Cuba tengok bagaimana back to basic dia. Cuba tengok ni 11.10. Sekarang 11.10, 27 saat 28. Okay, dia bagi salam. Selepas dia bagi salam, dia rasa dia nak jatuh ke belakang. Bila dia jatuh ke belakang, belakang tu ada tiang. Jadi dia kontrol daripada jatuh ke belakang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nampak dia rasa dia nak jatuh. Dia kontrol. 11 minit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok, saya cepatkan sini. Dia nampak ada sujud, nampak 11 minit 40 saat. Dia nak angkat talak-talak, dia jatuh slow jatuh. 11 minit 53 54. Senyap adik, tak bergerak. Orang ingat dia sedang sujud, sebab Nabi kata apa? Aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbih fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba ketika sujud, fa aksiru min ad-du'a. Ketika sujud banyakkan doa. Jadi orang ingat dia sedang berdoa. Jadi orang pun tak kisah. Apa pakcik ni sedang bersembah dengan imam, dia pun buat tak kisah. Mereka ingat dia sedang sujud. Dia jalan, nampak dia tengok, lama dah ni, dah 13 minit. Dia rasa lama dah, orang tengok nampak. Kemudian 11.46 ada seorang, dia bersembah dengan imam. Kemudian dia pun buat tak kisah. Dia tengok, nampak. Kemudian 11 sampai 11.21, dia tengok lama dah pakcik ni. Dia pegang-pegang, dah 11 minit.
Dia pun masuk, dia panggil kawan-kawannya. Mereka datang, ramai-ramai adik. Cuba kamu tengok apa yang berlaku. 11:22 ini mereka pergi dekat dia, mereka angkat dia, angkat-angkat. Ya Allah, dia mati dalam keadaan sujud. Dia mati dalam rumah Allah adik. Dia mati dalam wudu. Dia mati selepas sembahyang adik. Dia mati dengan rahmat Allah. Kita nak kata apa dia adik? Jamin masuk surga. Saya nak tanya pelajar-pelajar, kita boleh mati dalam sujud kah kalau subuh tak sembahyang? Kita boleh mati dalam masjid kah kalau masjid tak pernah pergi? Baik, saya nak tanya pelajar-pelajar, tengok. Dia mati dalam keadaan sujud. Esok di akhirat Allah sebut, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Satu hari Allah akan tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini akan berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan jadi saksi. Baik, pelajar-pelajar, saya nak tanya, jangan tipu. Siapa di kalangan kamu pagi ini tak semayang subuh? Cuba angkat tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Seorang lagi. Wa tukallimuna aydihim. Tak boleh angkat, takut. Ada isu di akhirat, mulut tutup. Dia mengaku. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Oh, tak ngaku, banyak seorang aja. Adik, kalau kita tak semayang adik, boleh mati semayang, boleh mati sujud. Cuba tengok yang ini adik. Seorang hamba Allah, bagaimana penghujung ayat dia? Cuba tengok. Ini di chatnya, dia berlawan dengan tentera Rusia. Bila berlawan, dia kena tembak. Cuba tengok penghujung ayat dia. Dia kena tembak apa? Nampak macam dia minta supaya basuh muka. Sebenarnya bukan basuh muka. Dia minta supaya dia diambil wudu. Nampak? Mereka ambil wudu dekat dia. Dia nak mati dah dia. Dia nak mati dah. Dia nak menghembus nafas terakhir dia. Tapi dia kata, Ya Allah, aghfirli dzunbi, ampunkan dosaku. Dia kata. Dia nak mati dia ni. Mereka ambil wudu dekat dia. Sebab dia nak semayang. Dia nak minta, nak semayang. Cuba tengok kaki dia, kena tengok hancur dah. Allah Akbar. Dia nak mati dah. Doakan aku, dia kata, ayyaghfir lana, ampunkan dosa kita ni. Ad'u ayyaghfirani, ampunkan dosaku. Nampak? Dia minta supaya ambil wudu. Mereka ambil wudu dekat dia. Kemudian di saat dia nak mati, mereka angkat dah, letak menghadap kiblat. Letak arah kiblat. Ya Allah, aqbalani wa'idani minasyuhada. Terimakan aku, jadikan aku di kalangan syuhada. Aqbalani ya Allah, terima aku ya Allah. Cuba tengok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia sebut lagi, nak mati ni. Kemudian tengok, mereka angkat dia. Dia semayang dulu, nampak? Dia semayang tu. Tengok di bawah tu dia tulis. Siapa yang tahu bahasa Arab? Wa hadhihi akhirus salat lahu. Inilah sembahyang terakhir baginya. Ketika dia sedang sembahyang, tak boleh simpan sebab dalam peperangan mereka gali kubur sebelah dia. Dia tak mati lagi, sebelah gali kubur lah. Nampak? Mereka gali kubur sebelah dia. Dia sedang sembahyang, mereka gali kubur. Bila dah siap gali kubur, dah dalam dah, mereka pergi dekat tadilah yang sembahyang tadi. Nah, sahabat ni pergi tengok apa yang berlaku. Ya Allah, mereka buka-buka, dia mati ketika sembahyang adik. Dia mati sembahyang. Dia mati dalam wudu. Dah mati syahid pula. Kita nak kata apa orang macam ni adik? Jamin masuk surga. Saya nak tanya, kalau kita sembahyang pun tidak, boleh mati dalam sembahyang. Kalau kita tak pernah turun ke surau, boleh mati dalam surau. Allahu Akbar. Cuba tengok adik, mati sembahyang. Cuba tengok ini pula. Ini di Palestin, dia sedang sembahyang subuh. Tiba-tiba ketika dia sembahyang subuh, rumahnya diserang oleh tentera Israel. Dia mati ketika baca tahiyat. Nampak? Jari dia masih tunjuk la ilaha illallah. Lalu dia dimandi dengan jari tersebut. Dia dikafan dengan jari tersebut. Dia disembahyang dengan jari tersebut. Dia dikebumi dengan jari la ilaha illallah. Allahu Akbar. Dia mati dengan jari la ilaha illallah.
kita boleh mati macam ni kan itu di luar negara. Sekarang kamu tengok pula, ini di Malaysia. Di Malaysia. Cuba tengok bagaimana penghujung hayat Pak Cik meninggal ketika baca khutbah. Di mana dia? Jemaah Masjid Lebah Hashim di Bukit Pertajam sedang khusyuk mendengar khutbah Jumaat disampaikan oleh Tuan Haji Basiri Jamaluddin 79. Tersentak apabila khatib itu jatuh terduduk di atas mimbar sebelum menghembus nafas terakhir. Dia mati atas mimbar, dia mati baca khutbah, dia mati sebut ittaqullah, dia mati pula dalam wuduk, dia mati hari Jumaat, dia mati pula mimbar tersebut berada dalam mihrab masjid. Apa kita nak kata dia? Baik tu basic apa dia? Basic apa? Syurga dia. Kita datang daripada syurga, dia balik untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok muka dia. Ajar ketika baca khutbah. Ya Allah, cuba tengok muka dia. Tuan Haji Basiri jatuh atas mimbar, mati hari Jumaat ketika baca khutbah. Kita macam mana dia? Sebab itu, bagaimana penghujung hayat kamu? Cuba tengok perjalanan hidup kita. Adik, perjalanan hidup kita panjang lagi. Kita daripada alam roh masuk alam rahim, daripada alam rahim kepada alam dunia, lepas alam dunia kita masuk alam kubur pula. Cuba tengok alam kubur. Ni kawan saya, umur 29 tahun, kena leukemia. Dia tinggalkan 3 orang anak. Cuba tengok apa yang dia bawa masuk dalam kubur dia. Cuba tengok apa yang dia bawa. Orang lelaki 3 lai ke putih dah, 3 lai. Orang perempuan 5 lai. Cuba tengok, bila mayat ini masuk dalam kubur, orang yang saleh bila pegang mayat mereka akan baca Allahumma anta rabbahu. Kalau lelaki, kalau perempuan, Allahumma anta rabbaha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabattaruha wa anta a'lamu sirra wa alaniyataha. Allahumma faghfirli wa laha ya Allah. Adik-adik, kalau boleh adik, esok kita ada bagaimana nak mandi jenazah, nak sembahyang. Yang lelaki ni mayat ayah kita kena turunkan daripada atas ke bawah, baca doa. Bila dah baca doa, mereka pusing jenazah ini arah kiblat. Nampak? Kemudian yang bawah ni adik, mereka minta di atas 3 ketul tanah. Sebab tu kita kena belajar. Yang perempuan tengok banyak tuan-tuan, kalau butuh apa-apa mereka datang. Yang lelaki tak datang. Adik datang adik, bagi komitmen kamu. Sebab kamu nak mandi mayat jenazah mak kamu, ayah kamu. Yang perempuan mungkin dia mandi jenazah mak dia, tapi yang lelaki dia boleh mandi mak dia, ayah dia, datuk dia, nenek dia. Cuba tengok, mereka ambil 3 ketul tanah, mereka baca di depan muka, minha khalaqnakum, daripada tanah dijadikan. Kemudian letak belakang pula, wa fiha nu'idukum, kepada tanah kami kembali. Kemudian letak dekat tulang punggung tu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah lah kami dihidupkan semula. Cuba tengok, orang yang soleh mereka buat macam ni. Kemudian ada orang yang bawah tu, bila dah siap, mereka minta satu bungkusan apa? Minta satu bungkusan daripada atas. Apakah bungkusan itu? Itulah tanah adik bantal kita. Mereka letak bawah kepala kita. Cuba tengok, pakcik ni dia minta orang atas. Orang atas bagi satu bungkusan putih. Tengok bungkusan putih tu, nampak? Apa tu adik? Itu bantal kita. Kamu duduk asrama tak ada bantal, tak boleh tidur. Tapi bantal kamu adik dalam kubur adik hanyalah tanah aja. Jangan duk sombong adik. Nampak? Bila dah siap, mereka tutup jenazah tersebut. Bila dah tutup, mereka masukkan tanah. Nampak? Bila dah masuk tanah adik, tak boleh buat apa dah. Nampak tu anak dia, isteri dia. Anak dia 3 orang. Tinggal semuanya. Umur 29 tahun. Kena leukemia. Meninggal adik. Lepas alam kubur, tak ada lagi. Kita akan pergi pula alam akhirat. Baru ni ada seorang pelajar USM. Dia duduk dekat Jabatan Pulau Pinang. Dia nak terjun daripada atas ke bawah. Dia telefon saya sebelum terjun. Ustaz, saya tak nak hidup Ustaz. Saya nak bunuh diri. Saya kata, adik, sebelum kamu nak bunuh diri, kamu ingat, selepas kita nak mati, kita akan lalu 7 lagi perkara. Kamu tahu dah apa dia? Pertama, kita akan lalu sakaratul maut. Sakaratul maut apa? Kalla, ketahuilah, iza balagati tarafi, ketika nyawa sampai halqum, wa qila man, katakan kepada orang nak mati, Rabb,
siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong. Saya kata dia, sakaratul maut. Yang kedua, kita akan berada di alam kubur. Kemudian yang ketiga, kita akan bangun di padang mahsyar. Yang keempat, kita akan dihisab. Yang kelima, kita akan ditimbang. Yang keenam, kita lalu titik sirat yang bawahnya neraka Allah. Kemudian yang ketujuh, barulah kita nak masuk syurga neraka. Adik nak mati ke? Dia pun lepas 5 minit, Ustaz, tak jadi mati Ustaz. Baru dia fikir, mati ni panjang lagi adik. Sebab tu alam akhirat jauh lagi. Bila kata jauh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kena buat ibadat adik. Apa ibadat kita? Sembahyang lah. Tapi kita banyak bagi balasan. Aku tak boleh datanglah hari ini dengan ceramah back to basic sebab aku sakit. Adik, saya nak tunjuk. Kalau kita bagi alasan sakit, kamu tengok, ini burung. Burung pun ingat Allah dia. Burung pun sembahyang. Kadang-kadang kita subuh tak sembahyang, malu dekat burung. Cuba tengok burung ni, burung. Burung ni di Turki. Burung ni sembahyang. Burung sembahyang cara burung lah. Cuba tengok macam mana burung sembahyang. Burung ni, nampak? Nampak tak? Allah, nampak? Burung tu sebut Allah. Burung sembahyang dia. Takkan dia sembahyang dia nak sujud? Baca kepala tuan-tuan. Itu kira dia sembahyang tu. Allah, nampak? Allah. Burung sembahyang. Burung ingat Allah. Kita subuh tidur lagi. Malu kat burung. Tengok burung. Allah, nampak? Atas burung di Turki. Tengok sekali lagi. Tengok tu burung. Allah, nampak? Allah. Burung sebut Allah. Kita tak sebut Allah. Tengok burung tak? Tengok. Di Turki, burung berzikir sebab semua binatang yang hidup berzikir, termasuk pokok. Allah, nampak? Allah. Allah. Allah ni. Sebab tu kalau boleh kita sebut Allah tu, sebut betul-betul. Jangan Allah. Allah. Sebab apa? Kalau silap sebut, makna berbeza. Macam kita azan lah azan. Kalau kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul lah, Allah Maha Besar. Ada orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya Allah gendang raya. Jaga. Ada orang tambah alif istifham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksudnya? Adakah Allah Maha Besar? Kita tanya pula. Lepas tu kena tanya azan betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh saja, subuh. Orang azan macam mana? As-salatu khairun minan naum. Dengar sedap. Betul tak ni? Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu pakai tidur habis. Patutnya azan jadi pagi esok. Siapa jadi muazzin? Azan macam mana? As-salatu khairun minan naum. Tak tahu buat sikit. Kalau esok tak jaga juga, memang terima badak betul lah. Try bagi esok. Kan? Dia bergelak dengan dia faham apa tak faham. Apa malu kat dia. Kita bagi alasan sakit dan sebagainya. Kamu tak ada tidurnya, kamu tidur saya merapuh. Kita bagi alasan sakit. Yang kedua, aku anak ramai. Saya nak cerita, belajar. Siapa sini ambil counselling? Saya master psychology, PhD psychology. Sama counselling. Apa counselling? Yang perempuan ada tak? Adik, kalau kamu belajar psychology, it's very good for you. Sebab apa adik? Saya nak cerita kamu. Saya dulu electrical engineering, elektronik. Saya nak cerita, dulu UPM ni adik. Saya duduk di sini 5 tahun, tak ada girlfriend. Tak ada. Handsome macam aku ni tak ada. Macam mana nak ada adik? Pakai serban, pakai jubah. Tak ada, tak siapa pun tak berani nak tackle. Takkan perempuan nak tackle kan? Tak berani lah kan. Satu hari, saya tahun yang akhir, tahun yang keempat tu, saya duduk sini lebih kurang dalam saya ambil dulu diploma. Saya masuk SPM, saya ambil diploma. Saya nak pergi overseas, tapi saya dapat semua A. Bahasa Melayu saya dapat 7. Masa zaman saya, bahasa Melayu 7, hanya UPM saja boleh terima. Jadi saya pun nak pergi overseas tak boleh. Saya minta lah UPM
Sarawak. Yang penting boleh naik kapal terbang. Jadi pergi tengok, saya pengajar betul-betul ambil diploma just only 1 year. Saya dapat 4 flat. Lalu mereka tawar saya promote untuk ambil ijazah. Ijazah saya just only 3 years. Saya graduated, dan kamu tahu umur berapa? 22 tahun. Muda lagi. 22 tahun. Keluar, Allah, sebelum nak keluar tu, 5 hari nak keluar tu, ada seorang perempuan. Dia telefon saya. Dia hantar surat. Masa tu tak ada handset. Tahun 90, tahun 80-an lah, 89. Dia tulis 3 line. Last kali, I'm falling in love with you. Lepas tu nama dia telefon situ, Nur Hidayah, nombor telefon. Masa tu tak ada handset, pakai telefon public lah. Dia duduk rumah sewa di luar dekat Sri Sedahan. Saya pun gentleman, saya pun telefon dia. Assalamualaikum. Ni Nur Hidayah kan? Kamu suka kat saya kan? Baik. Kalau suka, kita jumpa di bilik pensyarah yang dah kahwin. Pensyarah yang dah kahwin. Kamu pakai baju apa? Dia kata baju hitam. Baik. Pukul berapa datang? Pukul 7.30. Saya bagi dia kata pukul 8. Saya pukul 7.30. Saya tunggu dah. Mana baju hitam ni? Tengok India mana pakai baju hitam. Ingat dia ada. Rupanya 7.45 dia datang. Dia datang, dia pakai tu jubah hitam tu dengan tudung labuh. Zaman tu ada tahun 89, siapa pakai tudung labuh disebut hantu kongkong. Jadi dia naik motosikal kan. Kami berjumpa dekat mana tau? Tu dekat ladang. Jadi dia datang dengan sorang-sorang dia dah naik motor. Kan kena angin. Sampai. Perempuan ni pensyarah dah tunggu dengan isteri dia. Siapa? Nur Hidayah kah? Hidayah. Dia tengok. Suara dia sedap lah. Suara dia pondan. Nur Hidayah kah? Okey, Nur Hidayah. Jom kita masuk. Dia pun masuk bilik pensyarah. Pensyarah pun dah tunggu dah dengan isteri dia. Dia pun duduk belah isteri pensyarah. Saya pun duduk belah pensyarah lelaki. Pensyarah tu pula mukadimah. Okey, silakan. Taruh. Saya pun tanyalah, nama apa saudari? Nur Hidayah. Duduk mana? Kuala Terengganu. Berapa beradik? 9 orang. Dah habis semua. Boleh tak saudari? Nabi kata, nak tengok bakal isteri, boleh tengok muka dengan kaki. Kaki tak payah lah, saya nak tengok muka. Boleh tak? Dia kata, tak boleh. Saya kata, boleh. Pensyarah tu kata, boleh. Buka. Pensyarah tu lebih daripada aku. Bila kata boleh, dia membuka. Dia buka, ya Allah. Bulu mata macam penyapu. Pipi bau dilayang. Bibir delima merkah. Kating alhamdulillah. Tapi Halimah jongang. Pagar terkeluar. Saya kata, ya Allah, pagar terkeluar. Kalau pagar terkeluar zaman 89 adik, tak boleh. Sekarang ni boleh ikatkan masuk ke dalam. Dulu kalau jongang, adik jongang lah. Saya pun, ya Allah, tak apalah. Doktor, saya nak minta tangguh. Saya dah balik semayang istiqarah. Kalau nampak pagar masuk dalam, dia kenal. Saya duduk Taman Sri Kembangan tu. Saya balik tengok pagar rumah. Tak ingat pagar rumah. Tidur tak lena je. Mandi basah. Makan tak lalu. Duduk tenung lah. Pagar. Masa saya terbenung tu seminggu, ada seorang kawan saya. Kawan saya pun pagar terkeluar juga. Dia kata, lah, aku tengok terbenung ni kenapa? Allah, kawan saya nama Mulhan. Ada seorang perempuan tu dia suka kat aku. Bagus tak? Kamu nak hadir tak? Boleh buat balik gini dia kata. Bagus kepala otak kamu. Kenapa? Pagar terkeluar. Dia kata apa? Kamu ni pemilih lah. Pagar terkeluar, pagar masuk dalam. Kalau pagar terkeluar pun hati dia bagus macam mana? Oh, betul juga ya. Kata dia lah, payah-payah aku bagi kat hang. Dia kata nak mampu bagi kat aku. Pasal apa? Han tengok aku dah pagar terkeluar. Dia pagar terkeluar. Isu anak aku pagar kat atas semua. Dia kata. Nasib tak kahwin. Kalau tidak anak saya sudah semua pagar. Aku nak kata adik, alhamdulillah. Pagar terkeluar ke pagar tak keluar. Tapi bila kita ada anak kita guna psikologi. Saya nak bagi tahu pelajar-pelajar. Mak kamu dia guna psikologi lah. Kadang-kadang dia kata, kakak, lepas makan nanti basuh pinggan ya. Kamu pun ambil pinggan. Wah, jawabnya mak. Mak makan banyak daripada saya kena basuh. Betul tak? Saya guna psikologi. Ini belajar untuk kamu.
Saya panggil, kakak datang sekejap. Dia datang duduk. Bila duduk, kakak, ni ayah nak bagi tahu ni. Ayah kenapa ayah? Kakak, ayah sayang kakak. Dia pun duduk kepala, air mata ni mengalir ni. Bila mengalir tengok tu kesat tu, kakak dekat dapur baju kita banyak dulu baju. Dia pun bangun-bangun, kesat air mata, basuh semua. Riuk pinggan, keluar sepeda saya boleh basuh juga. Dalam hati, ya Allah, kita ubah diri kita adik, kita akan ubah orang lain. Kamu adik nak ubah girlfriend kamu, ubah diri kamu. Anak saya nak ubah, dia ubah diri saya. Anak saya, dia nak ubah saya, dia ubah diri dia. Dia ubah macam mana anak saya yang dulu duduk 2 hari. Dia tak ada duit, dia telefon. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ayah sihat kak? Sihat. Ayah, ni saya nak bagi cik dah orang tengah. Cik nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu apa? Ayah, cik sayang ayah. Okey lah tu. Bila kata sayang, ayah mengalir air mata, pegang telefon, menangis. Siapa tak sayang anak adik? Kamu pernah sebut ayah kamu. Ayah, saya sayang ayah. Mengalir air mata. Dia tanya kakak, ayah pun sama lah sayang kakak. Ayah, cik nak beritahu ni. Awak. Tahu lah tu sayang tu nak duit lah tu. Tapi dia ubah diri dia. Ayah, cik pinjam duit kawan 200. Boleh kerana dia kata dia sayang ayah 200. Tak apa ayah boleh 500 cukup dah. Dia kata 500 1000 lagi cukup ayah. Dalam hati, ya Allah, aku ubah diriku, dia ubah diri dia untuk ubah ayah dia. Kamu adik nak ubah ayah kamu, ubah diri kamu. Ubah diri kamu, kamu ubah ayah kamu. Kamu nak ubah girlfriend kamu, ubah diri kamu. Sebab apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Allah tak ubah nasib satu kaum kecuali kau tu ubah. Sebab tu saya bagi psikologi, saya nak ubah isteri saya. Ni 18 hari bulan ni, 18 kemarin, semalam. Semalam ialah wedding ceremony saya yang ke-21. Saya duduk sekarang ni di SMK Pulau Ketam. Itu Pulau Ketam sekarang di Kelang. Saya setiap hari kalaulah anniversary ke hari jadi isteri saya akan beli hadiah. 29 hari bulan 3 hari jadi isteri saya. Tengok, saya ubah diri saya ubah isteri saya. 29 hari bulan 3 baru ni, saya balik-balik daripada ceramah, saya lupa nak beli apa. Apa tak beli? Saya balik-balik, ya Allah, aku tak beli. Cuba tengok, saya ubah lidah saya. Bila sampai isteri saya dah tidur dah, saya kejutkan dia. Yang, Ustaz panggil yang. Adik-adik, mak kamu panggil, bapak kamu panggil mak kamu apa? Pak Han. Ada Pak Han pada, ada Mak Han, ada Tok Han pada. Tak apalah Tuhan, jangan tambah tu depan dah. Hang tu. Saya, yang, dia buka mata. Abang? Yang, hari ni hari jadi yang. Abang lupa nak beli hadiah. Abang je. Yang, ni abang nak beritahu ni. Yang, abang sayang. Yang. Bila sebut sayang, dia tak ada apa. Tapi saya ubah lidah saya. Yang, kalau tak ada yang, siapa abang? Betul loh, kalau tak ada isteri saya, siapa saya? Bila saya sebut macam tu, dia kali-kali menangis dia. Selalu saya bagi hadiah, bagi cincin, tak menangis. Saya bagi baju, tak menangis. Tapi saya ubah lidah saya. Yang, kalau tak ada yang, siapa abang? Dia kali-kali menangis. Ya Allah, aku ubah lidahku, menangis isteriku. Betul loh, kalau tak ada isteri, siapa saya? Saya kena tukar 24 jam saya balik. Yang, abang kena tukar 24 jam. Ke mana abang? Ke Pulau Ketam. Abang pergi. Abang jangan takut. Saya tunggu di Pulau Pinang. Kita pun semangat ya. Cuba kalau isteri tak salihah. Yang, abang kena tukar Pulau Ketam. Padan muka abang. Abang pergilah duduk sana. Cik duduk sini, cik nikah orang lagi yang padan muka aku. Tapi abang pergi. Saya tunggu. Sebab apa? Saya teringat adik, pada tahun 90 saya kahwin. Kalau tak ada isteri saya, siapa saya? Ketika saya kahwin adik, masa tu naik kacai aja. Masa tu isteri saya berat 46. Dah 2 tahun kahwin, dia duduk di belakang menggelosor aja. Dia kata, abang, kenapa duduk di belakang menggelosor? Awak tak gelosor, hang berat 66 kilo. Lepas tu isteri saya kata, abang, kacainya abang tolaklah, jual lah. Abang ambil kancil.
Dia kata kat isteri saya, macam mana nak ambil kancil? Abang tak ada duit. Abang, saya ada simpan 4,000. Abang bayar deposit. Bulan-bulan abang tanggung lah. Saya pun fikirlah 4,000 kancil murah 25,000. Ambil bayar 180. Tak apalah, saya pun ambil kancil 660. Masa tu muda lagi, baru umur 23, modify habis. Exhaust turbo. Oh, turbo. Rupanya bukan turbo, exhaust jar. Lari. Orang lari naik Camry 18, kita 16. Bergetar. Isteri saya duduk sebelah. Abang, ni kancil kan lori je bang. Kita kata apa? Duduk senyap sudah. Naik sudah, jangan cakap banyak. Kan? Isteri pun naik lah. Lepas tu duduk 4 tahun. Abang tolaklah kancil ni. Ni bukan kancil abang, lori kontainer abang. Itu nak buat apa? Abang tolak kancil, abang bayar deposit. Bulan-bulan saya tangguh. Saya pun tolak-tolak nak ambil apa? Honda City. Saya pun ambil Honda City. Alhamdulillah, 5 tahun gaji saya naik. Digit 44 naik ke 48. Saya pun tak mau bagi tahu isteri saya. Saya ambil Camry. Hari pertama ambil tu nak tunjuk dekat isteri dah. Pergilah isteri saya, cikgu, pergi pukul 2.30. Saya ingatlah 2.30 nanti isteri saya keluar. Rupanya isteri saya hari itu mesyuarat. Saya tunggulah. Camry ni tunggu 2.30 tak keluar lagi. Pukul 3 tak keluar lagi. 3.30 tak keluar. Muka macam Jebon. Pukul 3.30 tak keluar. Pukul 4 tak keluar. Pengetua dengar begitu. Suami sabar tu. Keluarlah kan. Isteri saya takut pegang-pegang. Abang! Lari. Abang, Camry! Sampai dekat Camry. Dia buka pintu. Dia masuk. Kedebuk tu. Hai, ingat kancil kau? Ni Camry ni. Ini kira amboi. Dah beli Camry. Dia kata, kamu nak beledek, kamu tak suka naik Camry aku, you can get out. Oh, halau isteri. Dan ingat tak ketika naik kapcal, siapa bayar deposit untuk ambil kancil? Isteri kita lupa. Kemudian kita bawa kancil lari macam lori. Isteri kata, abang ni lori apa ni? Abang, ambil jual kancil ni, ambil bayar bulan-bulan. Akhirnya kita ambil Honda City. Siapa yang bayar bulan-bulan? Tidakkah City seorang lagi? City tu bayar. Kemudian kita ambil Camry. Kita lupa City kita. Kita kata isteri kita kuat beledek. Saya nak tanya, adik, mak siapa tak kuat beledek? Cuba angkat tangan. Kalau kata mak ada, mak bisu lah. Mana ada adik? Isteri saya pun kuat beledek. Kalau saya balik selama dia tidur, saya tidur dah. Bangun-bangun tolong beledek kan? Dia beledek, baru saya boleh lengah. Ini cerita Israeliat. Kamu tak boleh lengah kan? Dia macam masa ada seorang pemuda, isteri dia kuat beledek. Dia bengang. Tuan-tuan, adik-adik tahu dia buat macam mana? Dia gali telaga. Bila dah gali telaga, dia ambil isteri dia buang dalam telaga. Dia kata pada muka, beledek tak ada dah. Tapi apa yang tak ada lagi? Bila tak ada beledek, isteri dia tak ada lah. Dia teringat isteri dia, ya Allah isteriku. Dia pun ambil tali. Dia masuk dalam telaga tadi. Dia suruh isteri dia pegang. Mila, pegang tali Mila. Dia tarik pelan-pelan. Isteri dia tak ada. Ya Allah isteriku. Dia mula teringat. Dia masuk kali lagi. Mila, peganglah Mila. Dia angkat-angkat, Mila tak ada juga. Dia masuk kali ketiga. Mila, peganglah Mila. Tiba-tiba dia tarik. Dia tengok ada benda berat yang pegang. Dia pun tarik dah. Tarik yang naik adik, bukan isteri dia. Satu lembaga hitam. Dia pun terkejut. Dia pun tanya, mana isteri aku? Rupanya yang naik tu hantu. Penjaga penunggu telaga tu. Hantu tu kata apa? Dia cakap utara, awak aku tak naik. Baru dia ada seorang perempuan turun. Dia meletiak, aku nak duduk pun tak boleh. Orang perempuan kuat meletiak sampai dia gol pula itu. Aku dah cerita. Hampa faham ni? Aku takut aku cok orang mana. Tengok ni. Sebab itulah ni kita jangan marah dia. Orang perempuan meletiak biasalah. Saya ubah diri saya. Kemudian
saya dah pergi sekolah, isi saya cuti. Dia pegang tangan saya, abang, terima kasihlah abang kata macam tu. Yang kalau tak ada yang sabar abang. Dia cium tangan saya. Saya pergi sekolah, selalu dia tak pernah telefon adik. Saya ubah lidah saya. Pukul 9 dia telefon. Abang sampai dah lagi. Rupanya dia takut ucapan tadi ucapan terakhir. Tak, abang sampai dah. Abang sayang sungguh ni yang ni. Tengok, saya ubah diri saya. Saya balik-balik adik. Selalu dia tak sambut saya. Bila saya ubah lidah saya, dia buka pintu. Abang, masuklah abang. Saya masak hari ini sedap. Saya pergi tengok. Saya ubah diri saya. Dia ubah diri dia. Pergi tengok dekat dapur. Lauk penuh. Kepala ikan, kepala kambing, kepala dewan. Macam-macam ada. Saya kata, ya Allah, aku ubah diriku. Aku ubah isteriku. Adik, kamu nak ubah girlfriend kamu. Ubah diri kamu adik. Kamu akan dapat girlfriend yang salihah. Kamu nak dapat kepada suami yang saleh adik. Ubah diri kamu adik. Kamu akan dapat boyfriend yang salihah. Suami yang salihah. Ubah diri. Tapi kita tak. Dia tanya. Ada cerita lagi boleh? Mak saya ni umur 66. Saya kalau balik ke rumah mak, saya ubah diri saya. Macam mana? Kalau hari jadi mak saya 1 bulan 6. Hari itu hari jadi mak saya. Tengok saya ubah diri saya. Saya balik, saya pegang minyak, saya akan burut mak saya. Bila burut tu, saya keluarkan cincin. Saya beli hari jadi dia. Saya pegang mama, tangan dah berkedut mak saya orang siap. Awak dah berkedut, nak ampun dah. Dia kata. Mak saya siap. Saya keturunan siap. Alhamdulillah khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Bijot. Siap. Isteri saya keturunan mama. Tahu mama? Dia cakap, lama dah jumpa. Apa jangan jumpa leke. Mama. Kalau cakap dia tu orang Tara tu mama dia tu. Isteri saya nama Nur Hafizah binti Mama Ishaq. Lepas tu Mama Maidin. Lepas tu Mama Putih. Lepas tu Mama apa saya pun tak tahu. Isteri saya mama. Saya siap campur mama jadi semak. Anak saya semak habis. Mak saya pegang mak. Dah tua dah. Saya pegangkan cincin. Ketika saya turun burut tangan mak saya sarungkan cincin. Mak, dia tengok, tu apa tu? Mak, hari ni hari jadi mak. Mak, saya sayang mak. Bila saya sarung cincin dia kali-kali, Alhamdulillah. Air mata dia mengalir ni dalam hati saya. Kalaulah Alhamdulillah itu air matanya mengalir, dia doa dalam hati, ya Allah, bagilah anakku yang sarung cincin ni masuk syurga ya Allah. Saya tak masuk syurga lah. Jamin masuk syurga. Kerana doa mak adik. Sebab tu kamu adik, kalau hebat, ubah diri kamu. Saya boleh ceramah aja, tapi nak ubah diri kamu. Kadang-kadang kita bagi alasan. Esok kamu kahwin, anak ramai, tak boleh dengar ceramah, tak boleh pergi masjid. Saya ada anak ramai ni, 6 orang. Ketika saya muda bawa anak pergi kuliah, saya mengajar. Kadang-kadang ni bawa anak saya lari, siap-siap yang jaga masjid. Dia tengok, wah, ni anak sampai. Dia tu bakahku tu. Minggu depan aku tak datang dah. Marah kita. Allah, kalau tak ada anak adik, macam mana nak lahirkan seorang yang hebat? Anak saya 6 orang. 6 orang. Semua hafal Quran. Umur 4 tahun boleh baca Quran. 5 tahun menghafal Quran. Sebab apa adik? Kita bagi makan elok-elok anak-anak kita ni. Sebab tu kamu jangan makan benda subhat. Saya kata nanti alasan. Cuba tengok adik. Ini anjing adik. Anjing pun ingat Allah. Kita bagi alasan sakit lah, anak ramai lah, busy lah, sibuk lah, macam-macam. Cuba tengok. Ini anjing. Anjing ni waktu Isya Maghrib. Waktu Maghrib di mana? Di Mesir. Cuba tengok. Ketika mana laungan azan. Ini anjing adik, anjing. Dia jawab azan lah tu. Yang Allah solat dia jawab, okey tu. Okey lah tu. Dia jawab,